company, and then serahkan borang A, nyatakan kenapa awak nak melakukan latihan keusahawanan di tempat dia lah, okey. Kemudian bila dia bagi semula kepada awak borang A tu, awak serahkan kepada awak punya penasihat akademik untuk tanda tangan. Okey, bila dah dapat, dah complete semua tu nanti, baru pelajar boleh upload borang A sebagai pra pendaftaran siap, okey, pada 5 Januari. Okey, bulan depan. Kemudian pada 6 sehingga 20 Februari, okey, ini adalah tempoh pengesahan pendaftaran yang akan dilakukan oleh pihak siap lah, okey. Jadi pelajar akan menerima surat kebenaran daripada fakulti lah untuk menjalani siap di organisasi tersebut. Sebab tu dekat dalam borang A, kena pastikan email company dan email pelajar adalah betul. Contohnya kalau macam awak letak dekat situ adalah email siswa awak, jadi bila awak semak pengesahan untuk menjalani siap ni mesti dekat email yang sama. Awak tak boleh nanti awak letak nama email tu adalah ali@gmail, awak letak nama Gmail, tapi kemudian awak pergi check dekat awak punya email siswa. Okay? So mana email yang awak state dekat dalam awak punya borang A, yang itu yang awak kena check borang pengesahan tu ada dapat ke tidak. Okay? Seandainya pelajar tidak melengkapkan borang A dengan meletakkan email company, contohnya email company tak diletakkan, jadi kita tak boleh nak hantar email tersebut kepada company. Apa yang kita boleh buat adalah kita akan bagi surat penempatan ni kepada email pelajar. Pelajar kena serahkan borang itu ataupun surat pengesahan tu kepada company tersebut. Okay? Jadi kalau awak kata company akan menerima surat ke apa, ya, secara email. Kita dah tak buat secara pengeposan dan sebagainya. Okay? Kemudian pada 21 Februari sehingga 16 Mac, okay, tempoh ni dalam 3 minggu lebih. Jadi pelajar akan menjalani siap lah. Dekat sini memo ni ada ralat lah. Sepatutnya 2 minggu sahaja. Okay? Daripada cuti antara semester tu. Jadi pelajar boleh pilih lah berapa hari yang perlu dipenuhkan sebagai 2 minggu tu. Okay? 2 minggu ni bermaksud tidak termasuk cuti lah. Okay, tidak termasuk cuti. Sabtu Ahad. Okay? Kemudian pada 17 hingga 18 Mac adalah penghantaran laporan akhir siap kepada penasihat akademik. Okay? Yang ini nanti kaedah pendaftaran kita akan maklum lah. Okay? Kemudian 19 Mac sehingga 31 Mac adalah laporan disemak. Okay? Pada 1 April sehingga 6 April kemasukan markah lah. Okay? Kemudian 14 April sehingga 27 April, okay, pihak siap akan menghubungi kepada pelajar yang mempunyai permasalahan sahaja. Okay? Pelajar yang tak ada masalah markah, kita tak akan hubungi. Maksudnya markah awak ada dan bermaksud status awak adalah lulus. Okay? Kemudian sebelah ni adalah contoh borang yang awak akan terima. Okay? Pengesahan pelajar untuk menjalani latihan siap lah. Okay? So ada nama awak, ada nombor matrik, ada program dan ada tempoh masa. Okey, seandainya borang ini salah, contohnya kan awak terima borang ni salah, bukan nama awak, bukan tempat lokasi awak dan sebagainya, awak sila hubungi pihak siap dengan keadaan yang segera supaya kita boleh keluar surat yang baru. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada peranan penasihat akademik pelajar dan pengusaha syarikat lah. Okey. So ini adalah 3 peranan penasihat akademik, pelajar dan juga company. Dari segi penasihat akademik, apa yang penasihat akademik kena buat adalah sebagai penasihat dan mentor sepanjang siap tu dijalankan. Jadi penasihat akademik, sebarang permasalahan yang dilaporkan oleh pelajar sila maklumkan kepada penasihat siap supaya kita boleh buat gerak tindakan. Contohnya macam pelajar ada masalah company tutup disebabkan banjir dan sebagainya, perlu melakukan perubahan tempat dan sebagainya, sila ambil maklum dan melakukan tindakan lanjut lah kepada penasihat siap, penyelaras siap supaya kita boleh mengeluarkan satu surat yang baru. Mungkin pelajar boleh tukar tempat latihan yang lain. Okay? Kemudian penasihat akademik bertindak sebagai penghubung cara di antara pelajar dan premis. Seandainya berlaku rejection daripada company tak nak terima pelajar, pelajar dah pergi ke mana-mana tempat yang
memang tak ada company nak terima. Jadi penasihat akademik, okey, diminta untuk membantu pelajar, mungkin terus direct telefon kepada organisasi terbabit, okey, menerangkan apa sebenarnya yang apa tu latihan yang sepatutnya pelajar ni terima. Kadang-kadang organisasi ataupun syarikat dia tak nak terima pelajar sebab tempoh masa yang terlalu singkat. Okey. Jadi penasihat akademik diminta untuk menjadi penghubung cara. Okey. Kemudian menerima dan mengambil tindakan atas aduan yang dibuat oleh pelajar, membimbing pelajar dalam penyediaan laporan akhir sekiranya pelajar tak faham, okey, membuat penilaian dan menghantar markah keseluruhan seperti yang dilampaikan dalam borang B, melengkapkan pemarkahan berdasarkan rubrik, okey, penilaian pada borang E, F, G dan H, okey. Manakala tugasan kepada pelajar pula adalah mencari tempat latihan, melengkapkan borang A, menjalani siap selama 2 sehingga 4 minggu. Okey, untuk semester ni saya mention dah tadi 2 minggu sahaja. Perlu berkelakuan baik, berdisiplin tinggi dan bertanggungjawab. Okey, ini sangat penting sebab kita terima banyak aduan pelajar yang membuat latihan di tempat diorang, okey, main telefon, okey, datang lambat, pakaian tidak menepati kriteria lah, okey. Jadi saya mohon kepada pelajar untuk walaupun kita pergi ke latihan bukan latihan industri, maksudnya walaupun kita pergi ke industri, awak punya kelakuan, awak punya attribute sebagai pelajar tu kena ada lah, okey. Kalau perlu pakai kasut, perlu pakai kasut, okey. Melaksanakan latihan dengan baik berdasarkan ketetapan syarikat dan fakulti. Tindakan tata tertib boleh diambil ya sekiranya pelajar tidak mematuhi etika kelakuan berhemah seperti yang ditetapkan oleh universiti. Okey, sekiranya pelajar merokok contohnya dekat dalam premis ataupun organisasi syarikat terbabit, kalau dia buat aduan, kita boleh ambil tindakan pada pelajar. Okey. Jadi sebarang etika yang tidak bermoral tu diharap pelajar tak buatlah, okey, dalam tempoh 2 minggu tersebut, okey. Kemudian melengkapkan borang harian iaitu borang B, satu borang 1 minggu. Satu borang 1 minggu saja. So maksudnya kalau 2 minggu awak hanya ada 2 borang saja dan borang tu perlu ditandatangani oleh majikan. Menyediakan dan menghantar laporan akhir iaitu borang A, B, C dan D. Kemudian membuat laporan dan menyediakan business model canvas BMC, kemudian menyediakan borang pembentang selama Macam mana 3 nak pakai? okey. Dia kata M2U. Tahu aku tak bank tu. M2U. Zomi tolong mute, okey. So 3 minit perbentangan ni perlu berlatar belakangkan tempat latihan di mana pelajar melakukan siap tersebut, okey. Sekiranya pelajar berhasrat untuk tidak meneruskan latihan sebarang masalah disebabkan kesihatan ke dan sebagainya, okey, pelajar perlu menulis surat rasmi kepada penyelia syarikat dan memaklumkannya kepada penasihat akademik. Kelulusan adalah tertakluk kepada keputusan fakulti, okey. So untuk makluman juga, tolong ambil maklum bahawa ini adalah tugasan daripada pihak syarikat lah, iaitu menerima penempatan pelajar, perlu mendedahkan dan membimbing pelajar dengan aktiviti keusahawanan, okey, dan juga cara pengurusan perniagaan. Perlu melengkapkan borang maklum balas majikan iaitu borang C dan juga perlu mengesahkan semua borang yang telah dilengkapkan oleh pelajar menggunakan cop rasmi syarikat. Okey, cop rasmi syarikat. Mana-mana pelajar yang pergi kepada company itu tidak ada cop rasmi syarikat, mohon pilih tempat yang ada cop rasmi syarikat. Okey. Sebab tu kita galakkan kalau pelajar ada beberapa senarai tempat yang nak pergi, mohonlah beberapa. Okey, jangan mohon satu saja. Okey. Mungkin dekat dalam kawasan awak tu awak boleh mohon 3 serentak. Jadi and then tolong follow up balik untuk diorang punya keputusan. Okay. So seandainya awak dah pilih yang satu lagi tu awak kena maklumkan lah. Maksudnya kena menolak lah. Okay, secara baik. Kemudian ini adalah kaedah pentaksiran. Okay, pentaksiran markah ni penasihat akademik dan pelajar boleh ambil maklum lah. Okay, bahawa penghantaran borang A, okay, yang yang telah lengkap, okay, mengikut masa yang telah ditetapkan 5 markah. Okey, seandainya borang tersebut tidak lengkap, contohnya tak ada nombor telefon company, contohnya tak ada tempoh bila awak nak start, expectation date awak nak start tu tak ada, jadi markah kat situ mungkin akan berkurangan lah daripada 5. Kemudian
Log kerja harian iaitu menggunakan borang B sebanyak 20 markah. Laporan maklum balas majikan iaitu borang C 15 markah. Laporan dan BMC 30 markah. Pembentangan video akhir adalah 30 markah. So total marks dekat sini adalah 100 markah. Okay. So ini adalah QR code. Jadi pelajar boleh upload apa-apa sahaja borang yang kalian nak lah dekat dalam ni. Kita dah sediakan dalam folder ni. Okay. So boleh nanti saya akan share dekat dalam grup. Okay. Grup Telegram kepada pelajar dan pensyarah saya akan email lah ini taklimat ni punya slide. Okay. Kemudian ini adalah borang A. Okay. Tadi kita dah discuss. Okay. Borang A tu borang apa? Ini setiap atas ni akan ada tanda lah borang A, borang B, C dan sebagainya. Borang A ini adalah borang pertama yang pelajar kena submit, okay, sebagai borang pengesahan pendaftaran. Okay, jadi apa yang ada kat sini, nama pelajar, nombor matrik, program, fakulti, alamat. Okay, alamat pelajar lah, alamat rumah lah. Okay, nombor telefon, nama penasihat akademik. Okay, kemudian bila awak dah isi, awak kena isi ni dulu, okay, baru awak pergi hantar kepada company. Ada student dulu, dia tidak isi maklumat pelajar, dia terus hantar kepada company borang ni kosong. Okay, kalau company tidak isi, maksudnya adil lah untuk dia untuk tidak isi sebab dia tak tahu siapa pelajar yang dia akan terima. Okay, jadi kemudian selepas awak dah isi lengkapkan semua, baru akan serahkan kepada syarikat. Syarikat akan isilah, okay, maklumat syarikat, siapa nama dia, nama perniagaan tu, alamat perniagaan, nombor telefon dan email. Email ni sangat penting ya. Kemudian tarikh latihan. Okay, tarikh latihan ni selalunya awak lah yang tolong isikan bila kepada bila. Jangan letak tarikh awal sahaja. Maksudnya tarikh awak akan masuk kepada company dia. Okay, kalau boleh isi daripada tarikh mula sehingga tarikh akhir bila. Okay, kemudian dia akan chop dekat situ, betul. Bila dah lengkap ni, baru awak serahkan kepada penasihat akademik untuk ditandatangani. Okay. Jadi, borang A akan submit kepada saya lah, penasihat akademik. Nanti kita akan buka satu Google link. Okay. So, korang kena upload dekat situ. Okay. Borang B. Borang B adalah log kerja harian. Okay. Log kerja harian ni macam saya cakap tadi. Nama pelajar, nombor matrik ni kena isi. Okay. Tarikh dan juga hari keberapa. Kalau nak isi hari lah. Kalau tak nak isi hari, kita dah cakap tadi, 1 minggu, 1 borang. Maksudnya, concludekan ke semua aktiviti tu 1 minggu tu dalam satu paragraf ni ataupun dalam satu ruangan ni sahaja. Kemudian perlu disahkan oleh majikan. Okay? Dan berserta tarikh. Okay? Kemudian ini adalah borang C. Borang C adalah maklum balas majikan. Jadi, borang ni perlu diserahkan waktu dalam 4 hari sebelum awak berakhir. Okay. Jadi awak kena serahkan untuk diisilah dekat sini. Okay. Bila dia dah isi, kutip semula. Okay. Untuk nanti awak hantarkan semula kepada kita sebagai lampiran akhir. Okay. So maklum balas syarikat ni kena diisilah. Kalau dapat 5, yang terbaik 5 lah. Okay. Kemudian kalau ada komen dan juga tanda tangan serta tarikh, perlu disahkan, kena dicop lah. Okay. So untuk penasihat akademik, okay, bila kita terima laporan maklum balas majikan ni, borang C ni, kesemua ni adalah 40 markah, membawa kepada 40 markah. Okay. Tapi dalam kita punya total marks yang kita nak kira sebagai student punya purata keseluruhan markah tu, apa yang penasihat akademik kena buat adalah pembahagian markah ni. Jadi, kita hanya perlukan 15% sahaja daripada 40 yang telah diberi oleh majikan. Jadi, apa yang kita kena buat adalah 15% tu tadi. 15 darab dengan berapa? Contohnya, dia dapat dekat sini 35. Pelajar dapat 35 markah. Jadi, 15 darab 35 bahagi 40. Jadi, kita akan dapat 13 markah daripada 15. Okay? Jadi, kalau ada poin-poin tu, tolong bundarkan sahajalah. Okay? Kemudian, ini adalah borang D, iaitu borang senarai semak. Okey, ini akan diisi oleh penasihat akademik lah. Okey, penasihat akademik akan tengoklah borang A ni lengkap ke tidak lengkap dan sebagainya. Okey, borang A, B, C sehingga sehingga laporan business canvas awak. Okey, jadi ada 100 markah di situ. Kemudian ini adalah rubrik. Rubrik ni kepada penasihat akademik lah ya. Macam mana kita nak nilai ni. Okey.
ada tak maklumat syarikat, ada tak pengesahan penasihat akademik dan sebagainya. Okey, kalau ada bagi 5 markah lah. Kalau tak ada mungkin 4, kalau tak ada langsung mungkin 3 saja dan sebagainya. Okey. Ini juga adalah weekly log rubric, maksudnya PA, okay, so kena bergantung kepada, pemarkahan tu bergantung kepada rubrik yang telah disediakan lah, okay. So kalau dia punya logbook tu menepati, okay, maksudnya ada dia punya detail dan sebagainya, jadi kita boleh bagi markah penuh, okay. Kalau tak, mungkin kurang daripada tu. So kalau ada pelajar yang nak letakkan gambar dan sebagainya, digalakkan lah, okay. Presentation rubric, okay. Penilaian kepada pelajar punya presentation, okay. Kemudian business model canvas punya rubric, okay. And then record penerimaan tugasan pelajar. Okay, pelajar bila dah submit nanti ataupun PA, tolong pastikan pelajar menandatangani borang FK05. Okay, jadi kalau macam PA ada bawah dia ada 15 orang, jadi pastikan ke-15 tu menandatangani satu borang ni sahajalah. Okay, jadi pelajar kena pastikan dia awak bila dah submit tu kena sign borang ini. Kalau tak sign nanti dia akan jadi konflik lah kalau sekiranya awak punya laporan kita tak terima dan sebagainya. Okay. Kemudian, okay, ini adalah buku garis panduan pelaksanaan setiap edisi ketiga. Kita sekarang pakai edisi ketiga. So, kalau pelajar ada jumpa daripada senior sebelum ni pakai edisi kedua dan pertama tu, dah tak valid lah. Okay, sebab sekarang kita dah tak ada bermodul. Kita hanya ada satu modul sahaja. Jadi, pelajar perlu rujuk kepada edisi ketiga sahaja. Okay, so yang ini boleh download. Okay. Tapi kalau tak nak download pun tak apa. Nanti saya akan bagi dekat dalam grup Telegram. Kemudian panduan penulisan laporan siap. Okay, yang ini boleh jadi rujukanlah kepada pelajar. Okay, macam mana nak tulis, apa yang nak kena ada. Okay, so saya nak highlightkan dekat sini perkara 8. Okay, so laporan siap mempunyai 5 komponen. Okay, muka surat depan, pengenalan. Okay, pengenalan ni apa? Pengenalan ni maksudnya adalah pengenalan kepada company tu ataupun perniagaan yang dijalankan. 5 komponen ya, bukan 5 muka surat. Selalunya pelajar akan hantar kepada kita terlalu sikit, mungkin 3 muka surat macam tu. Okay. 3 muka surat tu macam tidak menepatilah awak punya laporan laporan akhir siap ni. Okay. So 5 komponen. Muka surat hadapan yang apa tu? Yang awak tulis nama dan sebagainya kan, okey. Pengenalan syarikat, okey, pengenalan mungkin kalau ada organisasi dan sebagainya, okey. Kemudian apa yang dijalankan dalam tempoh 2 minggu tu, apa yang awak dapat daripada tu, apa business attribute yang wujud, okey, sewaktu awak menjalankan siap tu. Kemudian attach bersama business model canvas dan juga pautan video presentation tadi. Kemudian attachkan bersama lampiran, okay, borang A, B, C dan D. Okay. So format penulisan Arial bersaiz 12, okay. So font bagi penulisan BMC adalah bebas, okay. Tajuk dan subtajuk perlu diboldkan lah, okay. Margin muka surat tu standard biasa, okay. Tak ada macam ada ketetapan, tapi kalau buka Microsoft Word tu standard sahaja. Pelajar boleh menggunakan kreativiti dalam menambah kemasan laporan akhir. Okay. Kalau perlu kepada gambar dan sebagainya, sangat dialu-alukan lah. Okay. Okay, so ini adalah contoh. Okay. Universiti Malaysia Kelantan. Ini adalah contoh muka surat depan. Okay. Nama pelajar dan detail lah maklumat apa yang awak kena letak. Kemudian pengenalan. Okay. Latar belakang company, sejarah dia kalau ada, nama staff dan organisasi, beroperasi di mana, nama penyelia awak, siapa position dia dan sebagainya, dan lepas tu baru awak hurai apa yang awak buat selama 2 minggu tu dekat company tu, apa tugasan-tugasan yang diberikan kepada awak. Okay. So ini adalah model business canvas. Okay, kena dilengkapkan lah yang ini. Okay, key partner, key activity, value proposition dan sebagainya. Yang ini rasanya siapa yang ambil kursus asas keusahawanan tahu apa itu business model canvas. Jadi lengkapkan sahaja berdasarkan apa yang awak dah pilih tu. Okey, ni adalah contoh dia lah. Okey, contoh detail dia. Yang tadi ni kosong. Okey, yang ini dia punya detail. So semua pelajar kena ambil maklum lah. Okey. So mana-mana
bahagian yang tertinggal tu kena dilengkapkan. Okey, perlu isi. Okey. Kemudian video persembahan ataupun presentation video link kena disertakan lah. Okey. So dekat sini kita ada mention ya, pelajar boleh guna YouTube, Vimeo ataupun Dailymotion ataupun apa-apa sahaja platform, okey, yang kita boleh reach kepada video pelajar. Jadi dalam video tu nak kena ada apa, sama juga macam laporan, kena ada ringkasan berkenaan syarikat, perniagaan, organisasi, kena ada latar belakang lah tempat awak menjalani siap tu. So bila buat video tu, bukan pasal video tu awak buat dekat dalam bilik awak, okey, video tu berdasarkan latar belakang tempat awak menjalani siap, okey. Durasi video adalah 3 minit sahaja kalau boleh lah, okey. So kalau lebih daripada 3 minit jangan over than 5 minutes, okay. Kemudian kena ambil maklum bahawa video ni menyumbang kepada 30% daripada keseluruhan markah. Okay, kemudian sediakan lampiran iaitu borang A, B, C dan D. Okay, so nanti detail ni boleh baca. Okay. Kemudian apa yang awak kena buat adalah hantar dan kemudian PA akan semak laporan tersebut. Okay. So setakat tu ada soalan? Ada apa-apa sesi soal jawab yang nak tanya? Saya buka kepada pelajar dan PA lah kalau ada. Berkenaan berkenaan dengan perubahan tempat, seandainya kawasan awak sekarang ni, kita faham semua musim hujan dan sebagainya kan. Okay, kalau boleh propose beberapa tempat, seandainya kawasan tu tutup disebabkan banjir dan sebagainya, awak kena maklumkan awal kepada kita dan awak sendiri kena buat satu backup plan lah macam mana untuk menghadapi situasi itu. Kalau seandainya tidak boleh menjalani siap pada Februari ni, cuti upcoming Februari ni bermaksud awak tak perlu hantar borang A, okay? So awak kena menjalani siap pada bulan Julai bersama dengan pelajar SCW, okay? So tolong ambil maklum, PA pun tolong ambil maklum seandainya pelajar menghadapi masalah yang tidak boleh dielakkan, jadi pelajar boleh dibenarkan untuk membuat latihan siap pada Julai nanti. Okay, Julai sehingga Oktober, cuti pertengahan semester tahun depan. Okay, jadi sepatutnya kalau apa kita kata tak ada sebarang masalah, maksudnya pelajar boleh menjalani siap seperti biasa. Okey, borang A tu, seandainya awak submit borang A, tiba-tiba awak tak jadi pergi. Kan, submit borang A, awak tak jadi pergi. Apa yang awak kena buat adalah, awak kena maklumkan kepada penyelaras siap, awak kena maklumkan juga kepada PA, awak kena maklumkan juga kepada company. Jadi, untuk makluman pelajar dan PA, borang A hanya dihantar adalah kepada pelajar yang memang ada intention nak buat siap pada cuti antara semester pada Februari ni. Okay, so kalau awak tak ada intention, awak tak nak buat, awak buat pada Julai dan September. Tak ada intention tu maksudnya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain macam awak sakit ke, awak nak bersalin ke, kan? Ataupun ada masalah-masalah kesihatan lain yang mengganggu. Okay, yang menyebabkan awak tak boleh nak pergi siap pada semester ni. Maksudnya jangan submit borang A tu pada upcoming yang saya dah bagi tarikh tadi. Maksudnya awak adalah kategori student yang akan pergi bersama-sama SCW pada bulan 7 nanti. Okey, soalan? Tadilah yang saya nak tanya dah terjawab dah, tak apalah. Oh ya, dah terjawab. Okey. Sebab apa memang kalau saya rasa tak boleh nak pergi yang Februari ni, bagi tahu PA ke ataupun memang tak payah cakap apa-apa. So pergi je bulan 7 nanti. Maklumkan dia secara, kalau boleh, okey pelajar, kalau boleh secara rasmi lah. Secara rasmi ni maksudnya apa? Secara email. Kalau boleh bertulis lah. Sepatutnya awak jalani siap kan? Tapi awak tak jalani siap, awak bercadang untuk menjalani siap pada bulan cuti antara semester bulan 7 sehingga bulan 9 nanti. Okay, so kita akan take note kat situ sebab nanti bila kita dah dapat semua maklumat ataupun pemarkahan tu, kan, nanti nama awak tak ada. Okay, so bila nama awak tak ada, kita risau sama ada awak memang tak buat ataupun awak memang tercicir. Okay, so kita akan carilah PA awak siapa. So PA akan dengan buktinya lah, maksudnya dia ada, awak ada bertulis kepada dia secara email ataupun apa sahaja bukti, okay, yang menyatakan awak akan pergi pada Julai. Jadi kita akan ambil maklum dekat situ.
Okay, thank you. So lagi ada soalan lain? Soalan lain. Selalunya pelajar akan tanya berkaitan ni. Okey ni. Selalunya pelajar akan tanya berkaitan inilah. Saya jawab. Okey. Seandainya tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi awak tu, penempatan awak tu, tak ada. Contohnya tak ada. Macam contoh saya tak ada. Saya ambil, saya daripada budak student rate, saya tak ada kilang-kilang perabot ni. Contoh saya tak ada kilang-kilang perabot yang berdekatan. Okey, jadi macam mana saya boleh, ke mana saya boleh pergi? Okey, so kita akan tengok berapa radius dia. Kalau macam contoh rumah awak, apa yang awak maksud dekat dekat situ? Dekat tu maksudnya janganlah sehingga perjalanan pergi balik tu, contohnya pergi sahaja 1 jam kan, ataupun pergi sahaja 2 jam, jauh lah tu. Tapi seandainya tempat tu awak perjalanan pergi sahaja 15 minit, kira consider okey lah. Okey. So, kena tahu radius awak daripada penempatan tempat tinggal awak tu. So seandainya tak ada juga tempat perabot contohnya, awak boleh pergi ke mana-mana tempat yang macam ada jual craft tangan. Okay. So SCK perlu cari tempat-tempat yang menyumbang kepada awak punya kekuatan ilmu. Okay. Untuk awak menyumbang semula. Okay. Awak mungkin menyumbang semula dari segi ilmu yang awak ada. Okay. Company mungkin akan memberi um, itu bimbingan dari segi keusahawanan. Okey. Terus setakat tu selain daripada itu pelajar-pelajar ataupun multimedia ataupun animation, okey. Awak boleh pergi kepada mana-mana syarikat telekomunikasi, cyber cafe ataupun kedai cetakan, okey. Kedai yang berkaitan yang boleh lah, kedai apa? Printing yang buat banner banting tu semua kan. Okey, boleh pergi kepada situ ataupun kalau dekat tempat tu ada macam buat cetakan baju dan sebagainya, awak boleh pergi kepada situ. Mungkin post awak dekat company tu adalah sebagai designer dan mungkin untuk kontrol bahagian marketing dan sebagainya. Okay. So ada soalan lain nak tanya? Ada tak? So ini adalah latihan keusahawanan ya. Saya terang berkali-kali. Latihan keusahawanan bermaksud nanti laporan akhir itu dan video awak kena cerita berkenaan dengan keusahawanan. Okay. Contohnya macam Assalamualaikum, saya hari ini berada di titik sekian sekian sekian. Okey. Apa yang awak belajar dekat situ? Okey, ceritalah. Okey, apa yang awak dapat. Kemudian dekat pertengahan tu kena relatekan semula. Apa keusahawanan yang awak jumpa? Macam contoh awak belajar asas keusahawanan kan, subjek FT tu. Okay. Ada apa, nilai apa? So ada tak dalam awak pergi, dalam proses awak pergi latihan tu, ada tak diterapkan ke semua yang awak belajar dekat universiti tu? Okay. Jadi kita tak nak dengar lah awak bersembang tu pasal meningkatkan kemahiran saya melukis dan sebagainya. Yang itu menjurus kepada elektif. Okay. Kita nak awak punya pengalaman dari segi keusahawanan. Okay. Membantu tak awak punya attribute tu. Okay, next lagi. Ada soalan lain? Ada tak? Ada 82 partisipan saja. Saya harap pelajar-pelajar yang lain dengar, tapi mungkin tengah berkongsi dengan kawan-kawan. Okay. Laptop dan sebagainya. Okay. Ada soalan? Soalan dekat chat? Ada. Kalau kedai barang hiasan sebagai contoh kedai emas, boleh tak? Boleh? Okay. Kalau awak nak pergi kedai emas, boleh. Tengoklah awak post sebagai apa. Sales girl ke? Kan? Okay. So kalau sales girl, nanti awak kena furaikan lah. Dalam satu hari sebenarnya berapa emas yang dikeluarkan. Okay. Rekaan yang macam mana yang menjadi peminat, yang menjadi pilihan customer kan. Contohnya bulan ni punya apa tu, limited editionnya adalah bunga raya contoh kan. Okay. So memang design tu dikeluarkan banyak, okay, dan customer pun ramai yang membeli. Apa? Okay. And then explain lah apa faktor dia kan. Okay. So yang macam tu lebih menjurus lah, okay, daripada nanti awak hanya cerita saya kerja jual barang kemas sahaja. Lepas tu
ada ramailah customer lepas tu ni, tapi dia tidak menjurus kepada keusahawanan dan bidang awak. Okay. So awak cuba relatekan balik dengan awak punya bidang dan awak punya attribute keusahawanan tu. Okay, ada soalan lain nak tanya? Kalau ada tanya dekat chat, kalau tak ada kita akan stop lah. Okay. Ada tak soalan lain? Nasihat akademik ada tak dalam ni? Kalau nak tanya kan? So untuk makluman, kita ada satu grup WhatsApp lah, okay. WhatsApp group ni, so mana-mana pelajar yang belum masuk, tolong masuklah Telegram group ni atas nama SIAP SCK F tu maksudnya Februari lah 2023-2024, okay. So segala maklumat kita akan bagi tahu dalam tu lah secara formal ataupun secara tidak formal, okay. Sebarang permasalahan yang berbangkit boleh maklumkan kepada saya dan juga kepada PA. Okey, mana pelajar yang tak ada PA contohnya. Okey, yang tak ada PA boleh rujuk kepada Puan Leila lah untuk tanya. Kalau PA awak tu maksudnya PA sekarang ni PA yang dah tak wujud, maksudnya masih PA lama. PA lama contohnya PA lama dah pindah dan sebagainya, boleh rujuk kepada Puan Leila, tengok nama yang terkini tu siapa. Okey, ataupun sebenarnya awak boleh check je dekat awak punya e-capsule, awak boleh buka je siapa awak punya PA terkini. So seandainya tidak ada update, awak baru boleh pergi menghubungi pejabat admin, berjumpa dengan Puan Leila lah untuk update siapa awak punya PA yang baru. Kalau kedai makan boleh ke? Aduh. Kalau kedai makan. Okey, kalau kedai makan ni apa yang awak nak bantu buat kedai tu? Okey, kalau awak adalah tukang masak kita tak benarkan lah. Tapi kalau awak adalah daripada multimedia, awak nak pergi makan boleh. Tapi mungkin kerja awak adalah untuk macam mana nak naikkan kedai tu melalui awak punya banting ke, melalui posters ke, melalui website ke, melalui media sosial ke, TikTok ke dan sebagainya. Okay? Macam apa awak punya tools yang boleh meningkatkan kedai makan tu punya performance. Okay, contoh. Okay? Adam Zafri. Jadi kalau awak nak pergi kedai makan, pilihlah kedai makan yang memang ada, kita kata, ada nilai keusahawanan awak boleh letak kepada kedai makan tu. Okay, apa yang awak boleh bantu kedai tu. Okay. Report tu nanti dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Okay. Report tu boleh dua bahasa. Kalau awak selesa bahasa Melayu, buat bahasa Melayu, buat dalam bahasa Inggeris pun boleh dalam bahasa Inggeris. Okay, cumanya kalau awak buat report dalam bahasa Inggeris, video kena dalam bahasa Inggeris. Kalau awak buat report dalam bahasa Melayu, video kena bahasa Melayu. Okay, so bila buat video, make sure guna bahasa-bahasa yang sesuai lah bahasa Melayu. Janganlah nanti bila buat video bercampur dua bahasa dan sebagainya. Okay, guna bahasa yang sesuai untuk akademik. Okay, kemudian lagi, ada soalan lagi yang tanya? Kita buka lagi 5 minit, kemudian kita akan cut off lah. Okay, ada tak soalan lain nak tanya? Yang untuk SEM ni tu bila kena hantar borang tu? SEM ni bila nak kena hantar borang tu ini. Borang pra-pendaftaran SIAP. Okay. 5 Januari. Borang A. 5 Januari. Maksudnya hari ni 4 Disember. Awak ada masa sebulan. Okay. So harapnya pelajar tidak lewat lah. Maksudnya macam ni ya. Pelajar. Kita bagi tempoh sebulan. Sebulan tu bukannya borang tu awak peram kepada awak dan company saja. Borang tu kena bergerak. Okay. Contohnya minggu pertama ni. Hari ni selepas saya maklumkan ni. Saya serahkan borang tu. Pelajar kena isilah kalau boleh buat secepat mungkin. Hari ni awak settle borang A. Awak dah boleh submit kepada company kan minggu depannya. Okay, itu dah masuk minggu kedua. Kemudian mungkin company akan ambil 2 minggu. Kemudian dia serahkan semula kepada awak. Awak pula kena kejar PA awak untuk lengkapkan. Okay, so proses tu mengambil masa sebulan. Bukan sebulan tu adalah proses untuk mencari tempat saja. Bukan. Okay, proses sebulan tu adalah untuk completekan section A, B, C tadi tu. Okay, maksudnya nama awak, company dan juga pengesahan daripada penasihat akademik. Okay, jadi pelajar kena rancang betul-betul supaya awak tidaklah nanti akan email ataupun WhatsApp kepada saya tak sempat, boleh tak extend masa dan sebagainya. Okay. So harap pada 5 Januari semua pelajar boleh melakukan pra-pendaftaran sebab kita nak dapatkan nama tempat dan berapa jumlah pelajar yang dijangka akan pergi SIAP pada Februari.
Okey, salam puan. Kalau kita student MM tapi dapat jalani latihan industri bahagian butik pakaian, boleh ke? Bukan latihan industri ni, Dek. Ni latihan keusahawanan, okey? Latihan industri nanti, okey? Lepas awak buat latihan siap, baru awak boleh pergi latihan industri. Okey, makluman kepada pelajar, selagi awak tidak menjalani latihan siap, selagi tidak lulus, okey, awak tidak boleh pergi latihan industri. Okey, seandainya awak pergi juga buat latihan industri terus, awak tak buat latihan siap, nanti dia akan jadi masalah nanti waktu awak pergi ke industri. Okey. So, jawapan kepada Dinah ni adalah awak nak pergi MM, awak pelajar MM, awak nak pergi butik pakaian, boleh. Tapi cakap dekat dia siap-siap, saya pelajar MM, saya pelajar multimedia. Okey, kalau saya pergi butik pakaian ni, ada tak bahagian untuk saya jaga bahagian website ke, okey, bahagian social media ke, okey, bahagian buat poster ke, bahagian buat yang setara lah, yang buat banting ke, banner ke, apa-apalah, okey, yang menyumbang kepada dia punya butik pakaian. Bukan awak yang jadi sales girl pergi jaga baju dan sebagainya. Okey, so kena mention kat dia tentang apa tu, awak punya forte, awak punya kekuatan lah untuk bantu that company. Salam puan, boleh tak kalau kita buat kat Taska? Ni Taska. Taska ni bawah siapa? Okey, Taska ni kita kena tahulah bawah siapa. Kalau dia berdaftar dengan kerajaan dan sebagainya, kita tak benarkan pelajar pergi sebab dia banyak rules and regulation. Okey. Tapi kalau awak pergi tu memang Taska tu macam private kan. Kalau dia okey, awak boleh pergilah. Tapi nak tahu juga awak ni student apa. Kalau awak student fine art, awak nak pergi mengajar melukis dan sebagainya, boleh, tapi masalah apa? Masalah dekat Taska ni, dia punya attribute, tu lebih kepada pendidikan. Dia bukan keusahawanan, okey? Kecuali kalau awak pergi Taska tu, awak untuk boostkan dia punya sale pada bulan itu. Kan? Pada minggu itu, awak nak boostkan dia punya sale. Apa yang awak boleh buat dekat Taska tu? Kan? Contohnya awak jaga dia punya media sosial, awak jaga dia punya apa tu, dan sebagainya. Okay, maksudnya boleh. Tapi kalau awak duduk untuk jaga budak, untuk tolong lukis-lukis, kita tak galakkan lah. Sebab attribute keusahawanan tu tak ada. Okay? Okay, so lagi? Ada tak soalan? Soalan-soalan akhir puan, boleh tak buat dekat enterprise milik saudara atau family? Boleh. Kalau contoh awak nak buat dekat saudara mara awak kan, yang memang ada enterprise dan sebagainya, boleh. Asalkan dia berdaftar dengan SSM, dia ada chop company. Okey, jadi boleh pergi. Tapi kalau awak dah pergi kat situ, bila kita faham dia adalah saudara mara kita, jangan ambil kesempatan lah. Maksudnya boleh masuk lambat kan. Orang masuk kerja pukul 8 sampai 5, awak nak balik pukul 4.30 kan. So dekat situ disiplin awak mesti setara. Awak tak boleh ambil ringan lah walaupun dia saudara awak. Sebab nanti kita tak nak dengar ada bunyi belakang-belakang. Itulah anak saudara tu tak rajin buat, malas lah tu, daripada UMK lah tu. Okay, dia tak nak dengar cerita macam tu. So kalau awak nak pergi yang berkait company yang ada saudara mara ni, boleh. Tapi jaga disiplin diri, okay, jaga nama baik universiti. Okay, so kalau waktu kerja hour dia macam tu lah. Okay, okay, so kepada pelajar yang kalau macam contoh working hours company tu adalah contoh 9 sampai pukul 10 malam. 9 sampai pukul 10 malam. So, saya kena kerja ikut time dia ke saya kena ikut office hour 8 sampai 5? Kan? So, untuk bila kita dah serahkan awak kepada company tu, awak kena ikut masa dia bekerja lah. Okay, kalau dia 9, kalau dia daripada 11 pagi sampai dia pukul 8 malam contoh. So, awak punya waktu kerja tu 11 pagi sampai 8 malam lah. Sebab kalau awak nak kerja awal daripada tu, contohnya kalau kita kerja biasa 8 sampai 5 petang kan. Okey, 8 sampai 5 petang. Company awak memang tak operasi 8 pagi tu. Jadi dia operasi 11. Jadi memang betul lah awak ikut dia punya masa 8 sampai pukul 9 malam contoh. Okey. Kalau animasi dengan PS lebihkan untuk apa puan? Kalau animasi dengan PS, seni persembahan Seni persembahan awak boleh pergi tempat-tempat wayang ke, boleh pergi. Okey, seni persembahan boleh pergi dekat mana-mana JSC. Kan, tengoklah macam mana orang berapa filem yang orang tengah nak
yang tengah meletup sekarang ni, buatlah nanti bila buat video tu awak ceritalah. Okay, dari segi keusahawanannya, filem Malaysia, lokal filem sepanjang saya berada dekat sini tidak mencapai. Maksudnya tidak tidak apa dia punya apa kita kata jualan, hasil jualan tu tidak semeletup. Contoh macam dekat western punya filem contoh, okey. So bila awak buat video tu kena berkait lah kalau awak nak pergi tempat-tempat yang macam wayang dan sebagainya. Okay, kena explain dari awak punya perspektif keusahawanan tu. Okay. Contoh lain kalau animasi ni boleh je sebenarnya pergi dekat mana-mana. Contohnya awak nak pergi galeri atau muzium. Galeri atau muzium ni bukannya pergi dekat galeri tu tau. Kan kita pergi galeri atau muzium, dekat luar tu macam ada kios-kios jualan kan. Okay. So mungkin awak boleh pergi kat situ tanya. Okay, dia perlu tak khidmat untuk apa? Untuk mimikkan dia punya produk kan. Okay, so awak pergilah kepada situ. Walaupun sebenarnya dia menjual rotan, beg, kraft-kraft tangan dan sebagainya. Boleh pergi kepada situ. Okay. So nanti awak akan jagalah macam mana dia punya social media interaction dan sebagainya. Okay, lagi soalan-soalan. Hari kerja tu kena tepat 14 hari ke atau 2 minggu termasuk cuti atau dah cukup? Kena 14 hari lah. Okay. Contohnya kalau macam contoh kita bagi 14 hari. Okay, awak perlu bersyukur sebab hanya 14 hari sahaja. Sebab kalau yang sebelum ni kita bagi sehingga 4 minggu. 4 minggu tu bersamaan berapa hari? Banyak hari kan? Okay. So pelajar kena habiskan selama 14 hari. Tak termasuk cuti lah maksudnya. Okay. So kena lengkapkan hari awak tu sebelum awak mendaftar semula pada semester depan. Okay. So boleh pilih daripada tarikh tu bila yang mencukupkan 14 hari. So kena mention, maklumkanlah kepada company tu. Assalamualaikum, kalau bagi industrial design, kalau buat dekat kilang boleh tak? Boleh. Kilang apa nak buat? Cumanya kilang ni, contohnya kilang ni dia kena punch card kan. Okay, so kalau ada isu kepada punch card dan sebagainya, kalau dia tak nak terima awak carilah tempat lain. Tapi kalau macam dia boleh terima awak bekerja dekat situ, so awak pergilah. Tapi kilang ni kena tahulah dia shift ke macam mana. So kalau dia shift, awak boleh cakap kat dia, boleh tak awak dapat untuk siang, waktu siang lah. Maksudnya bukan shift malam. Malam ni kan kadang-kadang kita masuk pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Okay. So kalau awak boleh, sebab 2 minggu je awak latihan. Okay. So kalau awak boleh dapat, bukan pada waktu malam. Okay. Assalamualaikum, kalau nak pengajian skrin khususnya kerja dekat mana? Okay, pengajian skrin. Pengajian skrin, awak boleh pergi kalau ada agensi muzik dan tari, kalau ada entertainment production, kalau ada wayang dan sebagainya, awak samalah dengan yang tadi tu, kawan awak tadi tu. Okay. Kalau ada wayang-wayang berdekatan, kalau tak ada macam mana kalau tak ada pengajian skrin, awak mungkin boleh pergi kepada mana-mana tempat. Okay, macam contoh dekat macam kat situ perusahaan produk kraft tangan boleh pergi. Okay, tapi nanti awak boleh relate kan tak, ada tak produk-produk tu digunakan dalam awak punya pengajian. Macam contoh ada tak macam bila awak nak buat satu-satu jalan cerita ke apa kan. Okay, produk-produk ni memang sangat sangat membantulah. So awak tahu benda-benda ni boleh digunakan sebagai awak punya props dekat dalam awak punya bidang. Okay. So awak tengoklah dari sudut itu, awak tengok ada tak nilai keusahawanan dekat situ. Yang orang pergi untuk gunakan, bukan sekadar untuk menggunakan sebagai harian punya keperluan, tetapi mungkin untuk gunakan sebagai prop. Contoh untuk kita buat modeling photoshoot kan. Contoh kita nak buat prop dan sebagainya, kita nak buat filem pendek, contoh kita nak gunakan, orang beli benda ni. Okay. So berkait tak dekat situ keusahawanannya, berkait. Jadi bidang-bidang produk seni dan kraft tangan ni juga menyumbang kepada bidang awak. Okay. Kalau komunikasi visual macam mana? Komunikasi visual ni sangat banyak lah. Awak boleh pergi mana-mana komunikasi visual. Sebab bidang awak ni mana-mana tempat pun diperlukan. Okay. So awak bolehlah pergi butik, awak boleh pergi, okay, pergi
kios keusahawanan dalam galeri dan museum pun boleh, okey. Kedai-kedai perabot pun boleh, okey. Awak pergi dekat entertainment production pun boleh, komunikasi visual, okey. So lagi siap ni memang kena siapkan sepanjang tempoh yang ditetapkan ke? Ya. Okey, ya, kena disiapkan sebelum awak naik semula semester. Okey, so kalau seandainya dalam contohnya awak dah plan lah, contoh awak dah plan daripada minggu ni ke minggu ni 14 hari. Tiba-tibalah ada satu benda jadi, awak MC. MC tu kena diganti tak? Ya, MC tu perlu diganti hari yang lain. Okey, sehingga cukup 14 hari. Okey. Animasi macam tempat ke boleh? Macam tempat ke boleh? Atikah, tak faham soalan. Multimedia boleh siap dekat mana ya? Okey, multimedia pun sama. Multimedia kalau awak nak pergi macam kawan awak tadi, nak pergi kedai makan, boleh. Okey, tapi yang menggunakan awak punya kemahiran apa yang awak boleh buat dekat kedai makan tu. Bukannya awak yang serve makanan dan sebagainya. Okey, mungkin awak yang bahagian untuk buat dia punya buku ataupun menu order tu ke. Okey, mungkin awak pergi tu untuk kedai ni tak ada menu order lah. Dia punya tak ada katalog untuk orang tengok kan order apa yang sebagainya. Awak nak tolong shoot ke, awak nak tolong buat ke dia punya apa tu? Apa tu? Order ataupun ada diskaun ke untuk kita menarik customer untuk datang ke dan sebagainya. Okay. So itu adalah usaha-usaha promotion untuk membangunkan usahawan dekat tempat makan tu. Okay. Lagi apa soalan? Animasi boleh tempat mana ke? Oh ni soalan tadi. Animasi pun boleh juga pergi ke mana-mana. Okay. Mana-mana yang boleh menyumbang kepakaran awak tu, awak boleh pergi. Kedai kamera ataupun kedai photostat boleh ke untuk pengajian skrin? Boleh? Okay, boleh. So, tapi janganlah awak hanya jual kamera sahaja. Awak kena belajarlah kamera apa dekat situ, yang ini guna untuk apa, bila punya ni kan. Okay, and then barulah kita kaji dalam 1 bulan ni berapa estimation kamera yang orang guna lagi ke kamera ni kan. Okay, so perbandingan-perbandingan itu boleh dimasukkan dalam awak punya slide dan awak punya presentation. Okay, dalam laporan. Okay. Pet shop boleh kan? Boleh, pet shop boleh. Okey. Pet shop lagi. Madam, kalau macam saya semester 2 kena buat siap juga ke? Mohon penceraian. Awak kenapa semester 2 ni? Faris Roy. Awak kena semester 4 lah. Okey, untuk buat siap ni semester 4. Kalau awak berdaftar awal sangat ni. Faris Roy, awak kena check balik. Okey. Kenapa awak berada dalam grup ni? Okey. So, siap ni akan dibuat untuk pelajar semester 4 dan akan dibuat pada cuti semester antara cuti semester keempat tu lah. Okay. 4 ke 5 tu. Okay. So, Faris Roy, kalau awak baru semester 2, awak belum layak lagi untuk buat siap ni. Terlalu awal. Nuraini, kedai SMO boleh ke tak untuk fine art? Kedai SMO boleh fine art, tapi nanti awak kena cakap lah dekat dia bahagian apa yang sesuai. Okay. Untuk awak. Okay. Mami fashion boleh buat dalam kedai langsir. Boleh. Kedai langsir boleh buat. Okay. So, tapi bukan awak lah yang jahit langsir. Okay. Sebab awak tak hanya duduk 2 minggu saja sebagai pemerhati apa yang berlaku dekat dalam kedai tu. Okay. Apa yang berlaku dari segi keusahawanan, daripada segi bisnes dia. Okay. So, okay, pelajar. Bila nanti awak nak buat, awak nak dapatkan maklumat berkenaan dengan apa, awak tak dengan sales keluar masuk kan, selalunya benda tu rahsia, awak tak boleh nak tengok data dia dan sebagainya. Okay, apa yang awak boleh buat adalah mungkin catatan harian awak. Okay, daripada 2 minggu tu catatan harian awak, contohnya butik ini mengeluarkan pakaian muslimah jenis ini, kebaya jenis baju kurung, jenis songkit dan sebagainya, berapa dalam catatan awak. Bukannya awak pergi jumpa dekat company tu, boleh tak saya nak tengok akaun company ni? Tak boleh. Okay, itu awak telah melanggar etika. Okay, so apa yang awak boleh buat adalah berdasarkan catatan awak 2 minggu tu, apa yang berlaku. Contohnya awak kata, macam mana saya nak tahu dia punya berapa ringgit yang keluar kan? Okay, based on awak punya catatan lah. Awak dah kerja kat situ, satu banner berapa ringgit. Okey, katakanlah 4 darab 6 kaki, berapa ringgit dia jual? Katakanlah dia jual RM30. So dalam minggu itu, dalam 2 minggu itu berapa? So awak kena ada buku catatan lah, kira
katakanlah dalam satu minggu keluar 360. So bermaksud dalam tempoh 2 minggu berapa yang dikeluarkan. Okay. So itu semua adalah berdasarkan catatan awak. Bukan yang awak pergi minta kepada company untuk release. Okay, tak boleh kalau macam tu. Sebenarnya tak limit ni untuk semester berapa ya? Untuk semester 4. Okey, yang akan apa nak 5. Adam Zafri. Madam, saya keliru. Saya semester 3. Saya tak perlu buat siap lagi ataupun perlu tunggu semester 4. Aduh, semester 3, semester 4. Semester 4. C22. Cuti semester antara. Wih, tak tengok. Sekejap Okay. Ini bermaksudnya cuti semester itu antara semester 5. Awak C22 ke? Mana tadi? C22 ke ni? Ya, C22 madam. Tapi C22 sekarang semester 3. Bermaksud semester depan awak semester 4 kan? Betul. Okay. So bermaksud nanti pada cuti itu nanti awak kena buat latihan siap tu. Okay. Supaya sesuatu. Okay, so ada soalan lain tak lagi nak tanya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. We fine. Mami nak tanya kalau untuk yang macam yang masuk selepas masuk SEM 2 terus dan kita ghostan balik SEM 1, SEM depan kita tak tahu lagi masuk elektif ke tak. Oh, awak semester ghostan Semester C22 sekarang. C22. Okay, dia macam ni. Dia macam ni. Kalau awak dalam semester ini, kalau awak rasa awak boleh buat, sebab dia tidak mengganggu awak punya semester kan. Jadi dia akan berlaku pada cuti semester. Kalau awak rasa dia tidak membebankan, awak boleh buat. Okay, sebab nanti awak hanya akan register pada semester ke-8. Register dalam sistem pelajar. Register dalam sistem sebenar adalah pada semester ke-8. Jadi kalau awak rasa terlalu awal, jangan buat lagi. Okay. Upcoming semester tu yang untuk ghostan semester ni, okay, kalau awak ada masa lagi bermaksud awak buat untuk upcoming. Boleh? Tapi kalau awak rasa awak nak buat dulu pun tak apa sebenarnya. So nanti result akan keluar dekat Mami punya catatan pun nanti akan bermaksud ada record awak dah pernah buat. Okay, dia sama ada awak awal ke tak awal. Kita tengok pada student punya ability lah, awak mampu untuk buat ke tidak. Okay. So untuk kalau nak buat awal yang submit borang time Januari nantilah. Yes, awak kena submit. Okay. Tapi awak mesti C22 lah. Tapi kalau awak bukan C22, awak C23 terlalu awal lah untuk awak buat. Okay. So kalau awak belum masuk elektif, better awak masuk elektif dululah. So baru awak tahu awak bahagian mana. Okay. So kalau awak tak masuk elektif, kita risau nanti awak tak tahu awak nak pilih tempat dekat mana. Okay. Jadi better awak, Mami cadangkan untuk pelajar ghostan ni awak ambil semester yang lagi satu yang akan datang. Mungkin awak akan bersama dengan budak SCW lah. Okay. Tapi tak apa sebab siap ni dia sebenarnya optional kepada 2 semester. Cumanya kita bahagikan dia supaya dia tidak terlalu crowded dalam satu-satu masa. Sebab proses untuk kita keluarkan surat penempatan itu lama. Okay. So kalau kita himpunkan semua dekat dalam satu-satu masa, kita memerlukan lebih banyak masa untuk keluarkan surat penempatan tu. Okay. Okay, so lagi? Okay, thank you. Okay, dah jawab Okay, so Faiat pun sama jugalah tadi. Mana-mana tempat pun boleh pergi, tapi yang sesuai, yang setara dengan awak punya kemampuan Faiat awak tu untuk membawa company tu. Okay, dari segi attribute keusahawanan. Maksudnya latihan personal ni juga cuti semester 4 je. Betul saya. Betul. Okay. So ada soalan lain nak tanya? Assalamualaikum, Sofi. Dr. Syarul ni. Ya, Dr. Syarul.
Sorry, katakan student ni semester 8 baru dia nak buat siap. Is it okay? Tak boleh. Tak Dia boleh, daripada mana? Kalau dia daripada SCK, semester 8 tu dah nak mendaftar kan? Baru dia nak buat. Okay. So means dia daftar and then pada semester 8 tu dia jalani siap untuk sebulan kan? Sebulan kan? Tak, 2 minggu je. 2 minggu. So means dia boleh catch up lagi dengan final FYP. So macam mana? Sebab apa Dia kita macam pun ni. Kita akan bagi kepada pelajar yang betul-betul bermasalah saja. Contohnya dia memang ada accident ke, dia sakit ke, yang menyebabkan dia tidak boleh menjalani siap pada waktu yang tepat. Okay, so yang menyebabkan dia terpaksa dragging dia punya time tu. Jadi yang itu kita benarkan. Tapi kalau tak ada masalah, kita tak galakkan lah. Sebab nanti dia akan jadi himpunan maklumat yang clash dengan C yang akan datang. Yalah, kalau dia tak boleh GE lah, Yes. macam tak boleh graduate on time. So means semua pelajar maknanya kena maklum, maknanya sebelum semester 6 mereka kena dah jalani siap lah, betul? Ya, betul. Siap ni perlu dalam sebelum semester 6 sebab selepas daripada tu dia akan kena latihan industri. Okay, clear. Terima kasih, sorry. Alright, okay. So itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan kita akan stop lah, okay. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada tercetus soalan dan sebagainya, pelajar boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp. So saya akan jawab lah, okay. Saya akan jawab. Dan juga kalau sebarang permasalahan, contohnya dalam grup kita ni ada pelajar daripada SCW, contoh kan. Okay. So awak boleh rujuk kepada Puan Atma. Okay. 2 penyelaras ni akan menyelia awak lah sepanjang tempoh itu. Sebarang permasalahan yang berbalik, kalau boleh rujuk dulu slide ni. Okay. Kalau tak jumpa jawapan dan baru tanya. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan end kita punya session taklimat ni dengan Tuan Farah lah. Okay. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, kepada penasihat akademik dan juga pelajar. Dan saya harap pelajar dapat menjalani latihan siap dengan baik, okay, dan melengkapkan borang A dan submit kepada kita untuk kita proses nanti, okay. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, sorry. Okay. Terima kasih, Mami. Alright. Okay. Recording stopped.